Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama tingkatkan kesyukuran pada Allah kerana Allah Subhanahu taala telah limpahkan kita pelbagai nikmat. Banyak nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Dan sekarang ni Allah Ta'ala sedang mengurniakan kita nikmat berkumpul-kumpul semata-mata kerana Allah SWT dan untuk bermuzakarah tentang mutiara-mutiara yang ada di dalam agama kita. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, hadirin, hadirat, ayah dan bonda, Tuan Haji, Tuan Hajah yang dirahmati sekalian. Semoga kita doa pada Allah, Allah SWT kurniakan kita kesihatan, kebaikan, dan Allah SWT limpahkan kita panjangnya dalam umur dan dalam amal-amal yang saleh. InsyaAllah ini kita akan sambung kitab kita Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, pada muka surat 167. Alhamdulillah kita dah lama tak berjumpa. Allah Jalla jumpakan juga pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bahagian ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik iaitu Tuhan dan makhluk iaitu kita ni hamba-hamba Allah. Pasal kereta. Ini kita dah sampai muka surat 167 dalam bab adab-adab pergaulan dan persahabatan antara Khalik Tuhan dan makhluk iaitu kita hamba-hamba Allah. Pasal pertama ada adab dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu. Sebenarnya tuan-tuan, kita ada sahabat sebenarnya yang langsung tak pernah berpisah dengan kita. Tak bercerai badan pun dengan kita. Lebih dahsyat lagi daripada isteri kita, anak-anak, kawan baik kita. Iaitu kita ada satu sahabat sebenarnya yang tidak pernah bercerai daripadamu. Sama ada engkau berada di kampung ataupun musafir, di waktu tidur atau jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, ialah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan penciptamu. Subhanallah. Ini sahabat kita sebenarnya tuan-tuan. Iaitu siapa? Ini akan bersama kita waktu hidup, waktu mati, dia tetap bersama dengan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Ada apa-apa ke? Okey. Boleh teruskan? Ya. Tak, jadi unmute. Apabila engkau menyebutnya, dia akan ada bersama denganmu. Kerana firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Tuan-tuan, firman Allah di dalam hadis kursi, ana jalisu man dzakarani. Kan? Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, ana jalisu man dzakarani. Artinya aku sekedudukan bersama sesiapa yang mengingatiku. Subhanallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT berfirman di dalam hadis kursi, Allah, yakni aku bersekedudukan bersama sesiapa yang mengingatiku. Ketika kita baring, ketika cakap dalam hati ke, kita cakaplah buat apa pun,
Sebenarnya Allah bersama dengan seseorang yang mengingatinya Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman pula dalam hadis kursi yang lain, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Muka surat 168. Artinya, aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingatiku. Subhanallah, tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingatiku. Macam mana, tuan-tuan? Hati kita ni hancur kerana mengingati Allah. Apa maksud hati hancur mengingati Allah? Kalau kita ni banyak dosa, teringatkan akan Allah, hati kita ni akan luluh, akan sedih, akan menangis mengingati Allah. Jadi, itu di antara maksud hati ni hancur kerana mengingati Allah akan dosa-dosa kita yang lampau. Lagi bila hati kita rasa hancur, bila hati kita ni sangat merindui seseorang. Kalau kita rindu dengan anak kita, pasangan kita, kawan baik kita, macam mana kita rasa hati kita ni hancur kan? Macam tu juga seorang hamba kepada Tuhannya, hati dia boleh hancur kerana begitu rindunya dia. Begitu rindunya seseorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati dia boleh hancur kerana rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ataupun satu orang tu dia teringatkan akan syurga, neraka, hatinya boleh hancur. Subhanallah. Ini semua maksud daripada hati yang hancur kerana mengingatiku, kata Allah. Jikalau engkau makrifah akan Tuhanmu dengan sebenar-benar makrifah. Jikalau engkau makrifah, mengenal. Makrifah ni pengenalan, pengetahuan, sempurna pengenalan akan Tuhanmu dengan sebenar makrifah, dengan sebenar-benar pengenalan, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan engkau akan meninggalkan yang lain daripadanya. Subhanallah. Kata Imam Ghazali dalam kitab ni, katanya kalaulah kalian ni mengetahui, mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan engkau akan meninggal yang lain daripadanya. Subhanallah. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kosong siang dan malammu dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya. Subhanallah, tuan-tuan. Sepatutnya hamba Allah ni, wali Allah ni, orang yang rapat dengan Allah ni, 24 jam sentiasa hatinya remuk, hancur bersama dengan Allah. Tapi kalau tak mampu 24 jam, kata Imam Ghazali, kita latihlah sebahagian pagi dan sebahagian malam. Mungkin lepas subuh, siapa yang lepas subuh dia ada masa kan? Jadi lepas subuh dia ambil masa. Selain daripada waktu kuliah lah. Kata hadis Nabi, siapa yang lepas subuh dia berzikir mengingati Allah, termasuklah baca Quran, sehinggalah terbit fajar dan dia bangun untuk sembahyang Isra' ataupun sembahyang 4 rakaat ataupun 2 rakaat, maka dia telah mendapat keuntungan yang besar seperti haji dan umrah yang sempurna. Sekejap je masanya daripada subuh sampailah terbit fajar, dia melakukan zikrullah, baca Quran dan sembahyang Isra' ataupun duha, dia mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Subhanallah. Ini masa yang khusus boleh buat. Kadang-kadang ada orang sibuk lepas subuh, jadi dia buat sebelum subuh setengah jam ataupun 1 jam. Jadi kalau tak mampu 24 jam, kita disiplinkan diri kita. Sebahagian pagi, sebahagian petang ataupun sebahagian malam. Kalau petang sebelum maghrib ataupun lepas maghrib bagi tu pun, ataupun sebelum tidur. Kata Imam Ghazali, kalau tak boleh 24 jam, sebenarnya kita ni kalau dah dapat hakikat seronok bersama dengan Allah, berlazat-lazat 24 jam. Kalau tak, kata Imam Ghazali, cuba kita tentukan masa kita sebahagian pagi ataupun sebahagian petang ataupun sebahagian malam. Seterusnya, dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu,
maka janganlah kosong siang dan malammu dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya, dan engkau berlazat-lazat dengan munajat kepadanya. Oleh kerana itu, maka sudah menjadi kewajipanmu supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengannya. Subhanallah tuan-tuan. Sebenarnya seorang hamba Allah ni dia sedang bersahabat dengan Allah. Jadi apa adab-adabnya? Adab-adab itu ialah, kat sini Imam Ghazali tulis ada 15 adab seorang hamba bersama Tuhannya. Pertama, menundukkan kepala di hadapannya. Kita teringatkan Allah, kita rendah diri kepala kita di hadapan Allah. Waktu solat, kita tundukkan pandangan. Pandang ke tempat sujud dengan niat merendahkan diri di hadapan Allah, menundukkan kepala di hadapan Allah. Dalam solat, tundukkan kepala di hadapan Allah. Kalau sentiasa mengingati Allah, berzikrullah, maka tundukkan pandangan. Yang kedua, merendahkan pandangan di hadapannya. Pertama, menundukkan kepala di hadapannya. Kedua, merendahkan pandangan di hadapannya. Ketiga, memusatkan perhatian kepadanya. Bagi tumpuan. Dalam solat, kita bagi tumpuan dengan Allah. Allah di hadapan kita, sedang melihat kita. Rabbi firli, Allah ampunkan dosa aku. Kan? Kita tengah semayang, kita bagi tumpuan dengan dia. Ni nampak sikit jelas kan? Itu saya baca kat depan, tak apa. Yang ketiga apa dia? Memusatkan perhatian kepadanya. Nombor 3 tu, memusatkan perhatian kepadanya. Dan tuan-tuan semua faham, saya ulang-ulang je apa maksud memusatkan perhatian kepadanya. Waktu solat, kita berusaha tidak ada mengingati selain daripada Allah. Jadi bagi tumpuan. Tengah-tengah semayang teringat benda lain, astagfirullah ni kembali memusatkan perhatian kepada Allah. Begitu juga di luar solat, 24 jam memusatkan perhatian kepada Allah. Kalau tak mampu 24 jam, sebahagian pagi, sebahagian petang ataupun sebahagian malam. Seterusnya ada persahabatan dengan Allah. Yang keempat, mendiamkan segala anggota badan. Mendiamkan segala anggota badan. Waktu solat, sah-sah kena diam. Sebab tu walaupun dalam fiqh kata boleh gerak 3 kali gerak, tapi dalam tasawuf kata kalau boleh jangan bergerak langsung. Kan? Satu para sahabat, dia kata kalau nak tengok Rasulullah semayang, tengok Sayyidina Abu Bakar semayang. Sama. Tak bergerak langsung. Lama berdiri, lama rukuk. Cara rukuk sama. Jadi ini di antara memberi tumpuan dengan Allah, iaitu mendiamkan segala anggota badan. Yang kelima, bersegera mengikuti perintahnya. Yang kelima, bersegera mengikuti perintahnya. Kadang-kadang kita terleka, tiba-tiba Allah ingatkan. Sekarang ni ada perintah Allah, duha, bersedekah, solat hajat, solat taubat, baca Quran, dapat ilham ataupun sampai dah kita punya masa timing. Kita dah tentukan setiap hari baca Quran berapa, masa dia, zikir berapa. Kita dah tentukan timing kita punya amalan, dan kita kadang-kadang kita terlupa ketika kita teringat timing amalan itu. Yakni bersegera mengikuti perintahnya. Yang keenam, menjauhi larangannya. Yang ketujuh, tidak menyangkal perbuatannya, yakni tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tindakannya. Ini dalam tuan-tuan. Ini halus. Di antaranya apa? Beriman tentang perkara qada dan qadar. Kadang kita katakan kalau tadi aku buat perlahan, tak jatuh dan sebagainya lah. Jadi termasuk tidak menyangkal perbuatannya. Yang ini tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tindakannya. Tuan-tuan fahamlah perkara ni kan? Tapi kita usahakan. Kadang-kadang kita tengok anak murid kita, dia tunjuk muka tak puas hati. Dia tak ada kata dia tak puas hati. Kita nampak muka dia tu, nampak dia tak puas hati dengan kita. Apa ni, ustaz, guru nampak. Anak kita tunjukkan tak puas hati, ibu ayah nampak. Isteri kita tunjuk muka tak puas hati, suami tahu. Suami tunjuk muka tak puas hati, isteri tahu. Tuan-tuan, kita ni hamba, kita tunjukkan tak puas hati kita dengan Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha hebat. Jadi kita usahakan jangan sampai tindak tanduk kita, perbuatan, percakapan, penglihatan, pendengaran kita menyangkal perbuatan Allah. Subhanallah, subhanallah. Yang ke-8, mengekali zikir ingat kepadanya. Ni susah sikit ni. Tapi kita usaha
mengekali zikir, iaitu ingat kepadanya. Yang ke-8. Yang ke-9, melazimi fikir tentang kudratnya. Yang ke-9 apa tuan-tuan? Melazimi fikir tentang kudratnya. Melazimi fikir tentang kudratnya, kekuatan Allah lah. Kemampuan Allah, kehebatan Allah. Yang terbaru kita nampak apa tuan-tuan? Kita nampak apa ni? Ribut kan? Dan betul sebar dekat WhatsApp, ribut kan? Apa ni, ribut petir, pokok tumbang. Ini apa? Ini apa yang Allah SWT nak tunjukkan? Allah SWT nak tunjukkan kudrat Allah SWT. Pokok Allah Ta'ala boleh tumbangkan, itu baru datang angin. Kan dalam riwayat, dalam Al-Quran dan hadis bagi tahu, gunung ganang pada hari kiamat nanti berterbangan seperti kapas. Subhanallah. Bagaimana kekuatan angin ketika kiamat nanti? Gunung ganang berterbangan seperti kapas. Subhanallah. Kita baru tengok pokok jatuh, pokok tumbang, angin ribut, kita pun dah gentar lah. Jadi kita kena gentar tentang apa? Melazimi fikir tentang kudratnya Allah. Ke-10, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Yang ke-11, hubungan hamba dengan Allah, tidak berharap kepada makhluk. Tuan-tuan, kalau sepatutnya kita berharap dengan Allah, tapi dalam hati kita ada berharap pada makhluk, Allah tahu. Ini Allah Ta'ala tak nak. Allah Ta'ala nak kita berharap hanya pada Khalik, pencipta kita. Jangan kita berharap kepada makhluk. Yang ke-12, tunduk kerana kehebatannya. Tunduk pada kehebatan Allah. Tengok siapa yang buat ni? Hebat Allah. Allah yang buat ni. Gunung berapi, pelangi, gunung ganang, kita tengok kan? Hebat Allah. Kan? Tunduk pada kehebatan Allah. Hujan. Sana hujan, sini tak hujan. Hebat Allah, tunduk kerana kehebatannya Allah. Ke-13, pecah hati kerana malu daripadanya Allah. Ke-13, pecah hati kerana malu daripadanya. 14, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminannya. Oh, ini tinggi ni. Ini iman yang mantap. Apa dia? Dia tenang je. Orang Jawa kata ayam je kan? Merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminannya Allah. 15, bertawakal, berserah diri kepada kelebihannya kerana percaya dengan pilihannya. Subhanallah. 15 apa? Bertawakal, berserah diri kepada kelebihannya kerana percaya dengan pilihannya. Maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan di waktu malam, bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah bercerai denganmu, bersalahan dengan makhluk, maka engkau berpisah dengan mereka pada sebahagian waktu. Kata Imam Ghazali, sepatutnya kita kena bersahabat sungguh-sungguh dengan Allah dan menjaga adabnya, kerana hakikatnya di waktu siang dan malam kita sentiasa bersama dengan sahabat kita, kata Allah, tak pernah bercerai denganmu, kan? Tak pernah bercerai. Bersalahan dengan makhluk, bercerahan dengan pasangan, bersalahan dengan anak, bersalahan dengan majikan, kan? Kerana engkau berpisah dengan mereka pada sebahagian waktu. Subhanallah. Boleh teruskan? Fasal kedua, adab-adab orang yang alim, adab-adab seorang guru. Tadi ada adab hamba Allah kepada Allah. Yang kedua ni adab-adab orang alim, adab-adab seorang guru. Tuan-tuan, di kalangan tuan-tuan ramai yang guru-guru, para doktor, para profesor. Paling kurang pun tuan-tuan akan menjadi guru kepada isteri dan anak-anak. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Kadang-kadang kita nak tarbiyah anak kita pun kita kena guna ilmu ni. Kedua apa dia? Ihtimal. Banyak sabar menanggung kesusahan. Kena banyak sabar menanggung kesusahan. Nama Sobri sedap lah. Amal tengok kan. Ihtimal, banyak sabar menanggung kesusahan. Kedua, sebagai seorang guru dia kena lambat marah. Dia jangan cepat-cepat marah. Itu guru yang kurang mantap. Guru yang mantap ni, kata Imam Ghazali dalam kitab ni, dia kena lambat marah. Sabar dia lebih daripada cepat je marah. Kan? Yang ketiga,
duduk dengan hebat atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Janganlah pergerakan kita tu menunjukkan hilang kehebatan seorang guru tu. Kan? Dia ni hilang kehebatan dia sebagai seorang ayah. Hilang kehebatan dia sebagai seorang doktor. Jangan sampai macam tu. Kan? Seterusnya yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala. Yang keempat apa dia? Meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala kecuali terhadap orang yang zalim kerana menegah dari kezalimannya. Pokoknya tuan-tuan, kita hilangkan sikap takabur kita. Kadang-kadang kita tak nak takabur pun. Tapi kadang-kadang dia datang, perasaan tu, dia datang, rasa tu, kita hilangkan, kita tangkiskan, kita buang perasaan tu. Meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala kecuali terhadap orang yang zalim kerana menegah daripada kezalimannya. Yang kelima, memilih tawadhu', yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majlis orang ramai. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kena pilih tawadhu', rendah diri. Orang tak kenal kita ke, orang tak nampak kita ke, rendah diri. Siapa pula kita? Kita rendah diri. Kita anggap dalam ramai-ramai ni ada orang yang boleh jadi ada wali Allah, ada orang soleh, ada orang alim. Kita ni tak ada apa-apa. Kita ni hina, kita ni rendah. Kan? Pilih tawadhu'. Mungkinlah kita tu orang yang paling alim dalam majlis tu, paling masyhur, paling soleh. Tapi kata Imam Ghazali, pilihlah tawadhu'. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi beritahu, man tawadhu'a lillah illa rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri, dia pilih rendah diri. Dan dia pilih rendah diri itu kerana apa? Man tawadhu'a lillah. Siapa yang rendah diri kerana Allah. Ya Allah, saya nak belajar rendah diri sebab dalam hati saya ada sikit-sikit bisikan-bisikan tinggi diri. Ya Allah, saya nak belajar rendah diri kerana Engkau. Allah Ta'ala kata, illa rafa'ahu Allah. Melainkan Allah angkat dia di tempat yang mulia. Tuan-tuan, kalau Allah angkat kita, pelihara kita, bersama kita, tak adalah masalah kita. Yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Jangan kita terlalu acap, kan, terlalu kerap sangat bergurau, khusus di depan orang ramai, dan bermain-main. Itu jaga adab guru dengan anak murid. Yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan orang yang kurang pandai. Kadang tuan-tuan, dalam kelas kita tu ada 10 orang. 8 tu semua pandai-pandai. 2 tu kita nampak memang dia agak lemah sikit. Tapi kita memanglah target lah, kalau boleh 10-10 tu skor kan. 8 dapat 90. Yang 2 yang lemah tu kalau boleh kita nak dia 70 ke 60 lah kalau boleh kan. Tapi kita tengok sebenarnya kemampuan dia tu 50 je, lulus je. Kita berlemah lembut lah, tak apalah, lulus pun jadilah. Macam tu. Dulu tuan-tuan, nak bocor rahsia sikit lah. Dulu saya ambil admat, account, macam-macam lah. Jadi waktu trial dulu, admat tak lulus. Mat biasa dulu A lah, mat biasa A, admat tak lulus. Trial. Jadi cikgu bising-bising, bagi semangat kan. Lepas tu dia pernah cakap lah, Sobri, kamu ni kena lulus. Kalau kamu lulus, barulah kawan-kawan kamu lulus. Kalau kamu gagal, kawan-kawan kamu mesti gagal. Sebab kawan-kawan kamu belajar dengan kamu kan. Ni cikgu yang lemah lembut. Tengok cikgu tu. Jadi kita pun cubalah kan. Kita pun tak bukan kelas nombor 1, kelas nombor 3. Jadi tuan-tuan, lepas habis PM, saya dapat admat B4. Tak adalah gagal kan. Tak gagal, tak D, tak C, dapat B4. Untuk saya ni alhamdulillah lah. Jadi saya jumpa cikgu tu, Assalamualaikum cikgu, saya minta maaf, saya mungkin tak boleh dapat A subjek cikgu. Saya dapat B4 je. Dia kata, B4 Sobri, alhamdulillah, baguslah tu, cukuplah tu Sobri, alhamdulillah. Saya punyalah lega tuan-tuan, Allahu Akbar. Kan, walaupun yang lain semua dapat A, tak apalah, kan. Tapi cikgu tu kata, kamu dapat B4, alhamdulillah, itu pun dah bagus dah Sobri, tahniah. Oh, kita punyalah lega tuan-tuan. Inilah lemah lembut kan seorang cikgu dengan anak murid yang kurang pandai.
Jadi tuan-tuan pun faham benda ni kan. Jangan comparekan anak-anak yang lemah dengan anak yang pandai. Contoh. Dan tuan-tuan buatlah. Tuan-tuan praktikallah sendiri dalam kehidupan tuan-tuan. Tengok apa Imam Ghazali bagi tahu. Kasih sayang dengan murid, anak-anak sendiri, pasangan, kawan-kawan. Dan lemah lembut dengan orang yang kurang pandai. Tuan-tuan lebih faham dalam perkara ni kan. Yang ke-8, membimbing murid yang bebal. Ini siapa dapat tuan-tuan? Ini orang Arab dapat. Ini siapa dapat tuan-tuan? Orang Arab. Mungkin orang lain dapat, saya tak tahu, tapi saya belajar di Mesir. Semua guru-guru dekat Mesir tuan-tuan, saya nampak kalau anak murid tu tanya soalan yang sama selama 2 jam, dia akan terangkan balik 2 jam tu habis soalan tu je. Kita yang pandai sikit ni kan, kita kata, ya Allah, budak ni tanya soalan yang sama. Tak faham. Dia tanya lagi, doktor terang lagi. Okey, dah faham. Kelas contoh 1 jam, setengah jam, fahamkan yang dia tak faham je. Mula balik ajar, bab seterusnya, dia tak faham lagi bab kedua. Doktor ulang lagi sampai dia faham ataupun dia dah diam. Jadi 1 jam kelas tu, jawab soalan pelajar tu je. Apa dia? Membimbing murid yang bebal. Ni orang Arab ni tak kisah. Lecturer ke apa tak kisah. Dia kata tak kisahlah. Kelas ni 1 jam ke 2-3 orang faham pun cukup. Yang penting budak tu faham. Tapi itu kita pun susah lah kan nak buat macam tu kan. Yang ke-9, tidak memarahi murid yang bodoh. Allah. Tidak memarahi murid yang bodoh. Ke-10, tidak malu daripada berkata aku tidak tahu. Tuan-tuan, guru ke, ayah ke, majikan ke, kalau masa-masa kita tak tahu, kita kata minta maaf, nanti saya tanya orang yang tahu. Ataupun tuan-tuan boleh jawab, saya tak tahu, tuan-tuan tanyalah orang lain. Kita cakap je tak tahu. Agama ajar kita, siapa yang cakap tak tahu, dia telah membuka separuh pintu ilmu. Siapa yang cakap tak tahu, dia telah membuka separuh pintu ilmu. Kan? Kalau bukan bidang kita, kita cakap tak tahu. Bagi masalah yang tidak diketahuinya, saya ulang ni, nombor 10, tidak malu dari berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahuinya. Di tengah kelas. 11, memberikan perhatian kepada yang bertanya. Yang ke-11, memberikan perhatian kepada yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Kadang-kadang kita tak beri perhatian kepada orang yang tanya kan. Dan kita pun tak cuba memahami soalan dia. Kadang dia tanya lain, kita faham lain, kita jawab lain. Pertama, bagi perhatian orang yang bertanya. Kedua, faham soalan yang ditanya tu, barulah mudah jawab. Yang ke-12, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Ini siapa juga dapat tuan-tuan? Ini orang Arab juga dapat. Saya belum jumpa lagi orang Melayu, mungkin ada saya yang tak jumpa. Kalau berdebat, berhujah, sampai kita tu faham, kita kata, lah dalil dia lebih kuat, hujah dia lebih betul. Kita terimalah. Ni orang Melayu saya tak jumpa lagi. Saya jumpa siapa? Orang Arab lagi. Orang Arab ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan berdebat, bincang dia elok, kalau dia nampak betul-betul yang dalil dan hujah tuan-tuan tu lebih betul, dia akan cakap, anta sahih. Anta sahih. Anta sadiq. Kau yang betul. Aku salah. Ini orang Arab dapat. Kan? Cikgu pun pernah saya nampak ada anak murid ni, dia tanya, dia bagi jawapan dua jawapan, dia kata, faham, kau betul. Untuk soalan ni kau betul. Oh, bukan senang. Kan? Anak guru bercakap anak murid betul dan anak murid berani untuk datangkan dalil dan hujah. Ni saya tak nampak lagi melainkan orang Arab. Mungkin adalah orang Malaysia, orang Melayu kan. Tapi ni saya nampak guru orang Arab dia akan terima juga, ataupun perdebatan daripada orang Arab ni, kalau dia tengok kita betul, dia tengok betul-betul lah dalil kita lebih kuat pada dia, dia kata kau betul. Tapi kita tak berdebat lah kan. 13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Tengok tuan-tuan. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Subhanallah. Ini pun susah juga ni. 14, melarang murid dari ilmu yang boleh memudaratkan. Kadang-kadang tuan-tuan pun lebih faham. Dia tengok murid kita ni, anak kita ni belum sampai level ilmu tu. Tapi dia nak belajar juga. Jadi kita larang dia. Kau tak boleh belajar lagi ni, belum masanya lagi dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang saya tengok pula kelemahan kita ni, kadang kita tak larang. Itu kelemahan kita.
Kalau orang Arab kadang-kadang dia terus larang, kau jangan belajar ni, kau jangan belajar ni, kau belajar ni, kau belajar ni. Tapi kadang-kadang pertama kita tak larang. Kadang kita nampak kan anak murid tu dia pergi belajar tempat salah ke apa, kita tak larang. Padahal yang ke-14 apa dia? Melarang murid dari ilmu yang boleh memudaratkan. Kadang kita tak larang. Tuan-tuan setuju apa saya cakap kan? Kadang-kadang kita tak larang. Ke-15 melarang murid dari menghendaki yang lain dari Allah Ta'ala dengan ilmunya. Kadang-kadang kita perasan anak murid ni dia lari niat dia. Kan? Contohlah. Kadang-kadang perkara ni berlaku, contoh ada pertandingan nasyid ataupun pertandingan marhaban, pertandingan hafazan Al-Quran, pertandingan berkhutbah, pertandingan qari Al-Quran. Kita tengok kan, murid-murid dia kata, sedap tak suara aku? Nanti aku mesti masyhur. Nanti aku mesti terkenal. Orang perempuan mesti suka dengan aku sebab suara aku sedap baca Quran. Waktu ni tuan-tuan, ni sebagai contoh. Waktu ni apa? Kita melarang dia semula. Kita kata janganlah kamu ada niat selain daripada Allah. Nasyid ke, baca Quran ke, qari ke, apa. Ini sah-sah amalan ni yang amalan yang ada kaitan dengan agama. Kadang-kadang anak murid kita ni main-main, nampak dia buat bukan menghendaki yang lain dari Allah Ta'ala dengan ilmunya. Ataupun fahamlah kan? Yang ke-15 apa dia? Melarang murid yang dari menghendaki yang lain daripada Allah Ta'ala dengan ilmunya. Yang ke-16 melarang murid dari menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai dari menuntut ilmu yang fardu ain. Kadang-kadang ilmu fardu ain belum selesai dengan sempurna, kita nampak anak murid tu dah kelang kabut, dah nak pergi belajar fardu kifayah. Contoh apa tuan-tuan? Sibuk nak belajar mazhab lain, sedangkan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i belum sempurna lagi, contoh. Jadi kalau tak sempurna lagi mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk belajar mazhab lain. Contohlah, di antara contoh kan. Jadi tak ada keperluan. Kan? Aku nak belajar wuduk Maliki lah. Contohlah kan. Tapi kalau dia dah sampai masanya, dipersilakan. Jadi kita tengoklah guru pantau. Kan? Belum sempurna lagi ilmu fardu ain, jangan sibuk untuk belajar fardu kifayah sebagainya. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah yang berkenaan dengan membaikkan zahir dan batin dengan takwa. Ke-17, memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain supaya muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat dari percakapannya, iaitu ilmunya. 17 ni paling berat ni. Memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain supaya muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat dari percakapan ilmunya. Subhanallah. Itulah tuan-tuan. Pertama, fasal Allah. Bahagian pertama, Allah dengan Khalik. Yang kedua, guru dengan anak murid. Yang ketiga, adab-adab seorang murid. Adab-adab seorang murid ada 13. Lepas tu, adab-adab dengan ibu bapa ada 12. Kan? Banyak adab-adab yang dibincangkan dengan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Azza wallahu alam. Mohonlah tuan-tuan, kali pertama kita jumpa ni ada kelemahan sikit, lama-lama insya-Allah ada kebaikan. Dan tadi kita bincang apa tuan-tuan? Adab pergaulan seorang hamba dengan Tuhan dia. Yang kedua, ada berapa adab tadi? Antara kita dengan Allah ada 15 adab. Antara guru dengan anak murid ada 17 adab. Yang ketiga, adab-adab seorang murid. Ada 13 lagi. Lepas tu adab-adab dengan ibu bapa. Ada 12. Yang seterusnya adab-adab dengan seluruh manusia. Dan ada 3 kelompok. Subhanallah. Semoga ada manfaat perbicaraan kita. Bolehlah insya-Allah tuan-tuan Yang baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Semoga ada manfaat perbicaraan kita, perbualan kita, muzakarah kita. Kita sama-samalah doa agar Allah SWT berikan kesihatan pada penduduk kampung kita, ahli karya Surah Al-Madani. Kan, tuan-tuan pun rajin-rajinlah menziarahi rakan-rakan. Kan, walaupun tak boleh dapat ziarah secara fizikal, mungkin call, mungkin ziarah jarak jauh.
Lepas tu ta'awun kan, saling tolong menolong, memberi hadiah. Tahadu, tahabu. Kata Nabi, banyaklah kalian memberi hadiah, nescaya kalian akan berkasih sayang. Banyak beri salam, kan? Walaupun dalam WhatsApp, tanya khabar, dan sebagainya. Inilah amalan-amalan yang akan menarik rahmat Allah SWT. Kan? Dalam hadis Nabi beritahu, kan, maukah kalian, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salama bainakum. Adakah kalian mahu aku tunjukkan kalian amalan-amalan yang apabila kalian saling berbuat, kalian akan berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di kalangan kalian. Dibagi salam, banyak ziarah, banyak bagi hadiah, pasti akan mendapat kebaikan. Boleh insya-Allah doktor? Panjang dah ni. Nak masuk bab lain, nanti tak habis pula. Ya, betul tak? Boleh? Boleh. Terima kasih Ustaz atas Okey, baik insya-Allah. pencerahan dan perkongsian. InsyaAllah Ustaz, kita bertemu lagi di lain masa. Nanti saya kontak Ustaz. Baik. Okey, baik insya-Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.